Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, kita teruskan pada topik hari ini iaitu 8.2. So minggu lepas cikgu state 8.1 kan. So minggu ni kita masuk pada pembezaan dalam kinematik gerakan linear. Bila disebut saja pembezaan, maksudnya memang kita nak guna konsep pembezaan lah. Sebenarnya cikgu dah sentuh hari tu sikit-sikit. Okay, so apa kaitannya fungsi sesaran ni dengan laju ni dengan A ni. Okey. Anak panah yang dimasukkan yang ini macam cikgu terang hari tu. SVA yang cikgu state kan. PD pula itu. Okey, S ini refer kepada sesaran. Senang nak ingat sebenarnya kalau nak hafal ikut yang suggestion yang dia buat macam ni tak ada masalah lah. Okey. Cuma cikgu senang nak ingat. S ni dulu cikgu hafal sebagai sesaran. V ini adalah velocity, which is laju. Okay, nak sebut dalam bahasa Inggeris senang sebab nak ingat V ni. Tapi kalau nak guna bahasa Melayu pun tak ada masalah. Alright. So kemudian sebab dulu cikgu hafal guna SIVA sebab singkatan. Senang cikgu nak ingat. Okay, so A ni adalah acceleration, which is acceleration ni adalah pecutan. Okay, so pecutan. Okay. So bila dekat sini apabila dia kata sesaran, okay, bila sesaran nak pergi kepada velocity, okay, S kita nak dapatkan V, maksudnya kita buat pembezaan kali pertama lah. Okay, kita buat pembezaan kali pertama. Kemudian dari V ke A kita buat lagi sekali pembezaan. So ini pembezaan pertama. So ini pembezaan kali kedua. Dua kali lah. Okay, kita buat lagi sekali. Kita daripada V yang kita dapat ni, kita buat lagi pembezaan. Kita akan dapat nilai A nya. Okay, so kadang-kadang kamu kata, oh cikgu kalau saya nak lompat S ke A terus. Maksudnya pembezaan dua kali lah. That's why yang disebut sini D kuasa 2. Pembezaan kali kedua terhadap siapa? Sesaran. A nak dapat daripada mana? Kalau daripada V maksudnya pembezaan dari V. Ni sekali lah sebab ini V nak ke A sekali buat beza. Daripada sesaran ke V sekali buat beza. Alright? Boleh faham So konsep pembezaan yang kamu dah belajar yang sebelum ni yang cikgu state tu. Okay? So kita go through pada latihan kendiri. First of all, cikgu memang cakap bab ini saya memang sangat-sangat kurangkan topik latihan kendiri. So kamu boleh rujuk pada buku teks kalau kamu nak banyak. Sebab bagi saya bab ini kebanyakan student yang jawab hanya 2% saja. Kalau jawab pun jawab paper 1. Okay, paper 2 nya ramai yang memang tak pilih sebab dia berada pada soalan pilihan. So don't worry. So belajar ini cikgu memang nak khusus untuk PBD saja. Faham tak faham? Kalau bersemuka nanti boleh tanya cikgu. Okay? Okay, kita go through pada latihan kendiri 8.3. Dia kata suatu zarah bergerak sepanjang garis lurus melalui titik tetap O. Sesarannya dia bagi yang ni. Okay, so dia state sesarannya adalah 8 tambah 2T. Kemudian tolak dengan T kuasa 2. Okey, dengan keadaan T adalah masa dan saat selepas melalui O. Okey, tentukan ungkapan bagi fungsi laju. So bila ungkapan maksudnya nak cari V lah. Dan fungsi pecutan maksudnya nak cari A lah. Alright. So maksudnya SVA tadi kita nak dapatkan. Bila susunan SVA maksudnya nak dapatkan V maksudnya guna pembezaan. Okey. Dari siapa? Dari S ni. Kemudian nak dapatkan A pun sama guna pembezaan dari siapa? Dari V pula yang ni. So maksudnya first kalau kita nak cari V dari sini kita bezakan. Maksudnya bezakan kita terus akan dapat V. Beza tolak kan. Jadi bila beza yang ni dan ni terus 8 akan jadi kosong lah. Okay. So 2T akan dapat 2 sebab tolak kan. Tolak 1. Kuasa ni 1. So bila tolak 1 dia akan jadi T kuasa kosong. T kuasa kosong 1. 1 dot 2. 2 lah. Kemudian 2T. Mai depan kan. Kuasa mai depan. Kita buat pembezaan. So jadi 2T. So kita simplify V sama dengan 2 tolak 2T. Okay. Inilah fungsi laju. Okay. Yang ni kita dah jawab dah soalan. So ini adalah fungsi laju. Okay, kemudian dia kata apa? Cari A.
Kemudian kita cari A. Daripada mana cikgu? Daripada V ni kita buat pembezaan. Sebab C1 tadi kita katakan. Okay, so buat beza lagi sekali. So bila beza nombor yang tak ada ni akan jadi kosong. So dia akan jadi 2. Kan? Negatif 2 lah. T akan jadi kosong lah. Jadi kosong pula. Jadi 1 lah kan? So A kamu akan dapat negatif 2. Alright. So inilah fungsi pecutan. Yang dia tanya fungsi hal laju dan fungsi pecutan. Okey, boleh faham Alright. So yang B pula dia kata pada rajah yang sama lakarkan graf bagi sesaran fungsi hal laju. Okey, nak graf. Actually sebelum ini cikgu tak ajari graf kan. So kita terus masuk pada hal laju ni. Graf ni kita buat graf sesaran, graf hal laju, graf pecutan dalam satu graf. So kamu akan nampak nanti Okey, so dia kata di antara T yang ni, maksudnya T mula kosong, 1, 2, 3, 4. Senang. Seterusnya tafsirkan graf yang kamu lakarkan itu. Okey, so sini saya cikgu padam tak mau bagi, tak apa sebelah situ, tak ada masalah. Okey, takut tak muat cikgu nak lakar graf. So, kita ambil warna lain sikit, nak bagi ni. So cikgu buat sini. Okay, so first of all bila nak lakar graf macam biasa cikgu kata kena ada table kan. Table pada mana kita guna balik fungsi yang ini untuk sesaran. Kemudian kita guna fungsi yang ini. Saya cikgu tulis elok yang ni. Maksudnya 2 tolak 2T tadi kan. Okay, so 2 tolak 2T sebab cikgu nak guna yang ni. Okay, ini satu yang cikgu highlight. Another one kita nak guna yang ni. So 3 fungsi ni. Okay, ini 1, sini 2, sini 3 ni kita nak lakarkan pada satu graf. Okay, so now macam biasa kalau sebelum ni kita nak lakar graf mesti ada table kan. So kita buat table yang mana table T dulu. Sebab kita mesti semuanya adalah ni dalam sebutan T kan. Mesti bermula fungsi hal laju ke, fungsi sesaran ke, mesti based on T dulu. So maksudnya kita stick sebelah sini saya cuba buat table. Katakan in table T. Sorry lah buat dengan pen ni tak apa nak cantik. Tak apa mahir lah cikgu. So sini S, kemudian sini V, sini A. A tak ada masalah sebab jawapan kita dapat negatif 2. So that's mean daripada sini ke sini memang A nya adalah negatif 2. Kita tak perlu cari dah. So di sini kita buat tablenya, which is yang pertama T kosong. Okay, T1, T2, T3, T4. Okay, last. Okay, senang. Okay, so macam mana cikgu nak buat ni? Okay, so kita buat macam biasa, kita gantikan. Okay, ini persamaan kita guna S sama dengan 8 tambah 2T tolak T kuasa 2. So, nilai semua kita nak guna persamaan ni. So, persamaan V pula, V sama dengan 2 tolak 2T. So nak dapatkan ni nilai kat sini ni. Okey, warna kuning tak nampak hal. So kita nak dapat nilai ni. So kita kena masukkan dalam formula persamaannya ni. Okey, jap. Okey, nak dapatkan nilai dan dalam table ni, so masukkan dalam persamaan ni, kemudian nak dapatkan table yang ni pula masuk ke dalam persamaan ni. Okey. So first of all cikgu kira tunjuk satu je, kamu nanti kira So maksudnya S sama dengan 8 tambah 2T. Allah. Ya. Bila laju sorry lah cikgu tak ni sangat. Okey, 2T tolak T kuasa 2 kan. Okey, so ni persamaan dia, kita masukkan T ni kosong dulu. So T kosong maksudnya 8 darab kosong tolak kosong. So kosong kan. So dia akan dapat 8. Maksudnya starting sesaran kita pada T kosongnya adalah 8. Okey, kemudian kita masukkan pula S1. Kiralah So S1 cikgu tulis kat sini ni S kosong. So 8 tambah 2 darab 1 2 tolak 2 1 kuasa 2 1 kan. Okey, so jadi 8 tambah 2 10 10 tolak 1 9. Okey, semoga dapat 9. So isi table ni. Okey, cikgu dah kira dah yang ni. So 9 8 sini 5 sini kamu dapat kosong. Okey, kemudian V-nya, okey, V pun sama, kita masukkan persamaan ni. Katakan V kosong. So 2 tolak 2 darab kosong. So kamu akan dapat V-nya 2. So bermulanya dengan hal lajunya 2.
Kemudian masuk pula V1. Okey, jadi 2 tolak 2 kan? Sebab 2 darab dengan kosong 1, dia akan dapat 2. So 2 tolak 2 kosong. So sini hal lajunya kosong. Okey, kemudian kamu masukkanlah tabel, cikgu dah kira yang ni, maksudnya kamu akan dapat negatif 2, negatif 4. Okey, 4 cikgu lupa nak kira. Apa tak tahu. Okey, kejap. Cikgu kira, so 4 negatif 6 tak silap cikgu. Okey, sebab 2 tolak 4, 4 2 8, 2 tolak 8, negatif 6 lah. Okey, alright. So bila dapat table yang ni, so kita nak lukis graf. Okey, cikgu padam lah yang ni, kita lukis kat sini. Cikgu padam. Macam mana nak padam cepat sikit Lambat sangat, lambat gila guna pemadam ni. Okey. Wait sabar tau. Cikgu tak reti nak guna entah yang apa ruang kosong macam mana lah. Solah okey. Ya. Padam. Kita padam dulu. Alamak. Buat yang kecil dari padam ni. Okey. Bila dah. Okey. Kita nak lakarkan graf ini. So, macam biasa bila nak lakar, kena ada paksi kan. Okey. Okey, tak apalah. Bodoh-bodoh pun tak apa. Okey, kita ada paksi kat sini. Katakan cikgu stick lah kat sini 2, 4. Apa je tak estate pun tak apa, sebenarnya kamu agak-agak je. Okey. 8. So kita panjang sikit sebab yang 3 sini 9 kan, ada yang 9. So kita stick sini 10 lah, senang. So tengah-tengah ni 9 kamu cari Okey. So kemudian bila lakar ni kamu tak perlu ni sangat tau. Apa panggil ni? Tak perlulah nak guna kata graf apa semua. Just kita anggarkan je lah. Okay, so 1 ni kalau cikgu letak 1 bajet lah. Okay, kita tengok kita 1 kat sini, katakan sini kecil sikit, 1, 2. Kalau kat ni kita adjust lagi sikit kalau ni tak sama besar tu kan. Okay, so katakan kita lukis dulu graf untuk S ni. Katakan T kosong. Ingat ini graf untuk S sasaran ataupun V ataupun E. Okay, sini semua untuk masa. Okay, so bila T kosong, ini T kosong kan. Okay, maksudnya kamu dapat 8. So, sini. So, kita plot kat sini. 8. Okay. Kemudian, dia kata T1, kamu dapat 9. So, ini 1, 9 kat sini. Katakan sini 9. Okay, tak apalah, tak cantik pun Kemudian, 2, dia turun 8 lagi. Bila 2, sini 8. Okay. Kemudian, bila 3, dia turun balik 5. Tak nampak, tak cantik sangat graf cikgu, tak apalah So bila 4 dia terus kosong. Okey, sini. So bila saya lukis graf, okey cikgu dah lukis warna apa ni? Sekejap. Merah lah pula So bila lukis graf, nampak yang kuadratik ni kan. Alah ya Allah, takut tak cantik ni. Pelan kamu lukis lah. Kejap Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu lah Kamu lukis graf elok, nampak lah. Cikgu padam yang ni bagi cantik sikit ni. Oh lah, dia padam macam tu pula. Matilah cikgu. Okay, sorry. Okay, wait semula Sebab mana tadi? Okay, set kita plot balik. Kita tak ni plot kat 5 kan. Okay, so tadi mana dah tadi ni 5 kan, sini kan 3, 5. So cikgu agakkan sini 5. Okay, so nampaklah kuadratik dia sebenarnya graf dia macam ni lah. Bila plot susah sikit macam tu kan. Okay, so bila sampai sini, yang ni adalah graf untuk S sama dengan 8 tambah 2T. Okey, so maksudnya untuk graf yang ni S sama dengan 8 tambah 2T tolak T kuasa 2. Okey, ini untuk graf sasaran. So now, ingat ni graf ni yang merah ni. Okey, ni bagi dia kena sikit. Kamu lukis graf lebih cantik sikit. Jangan macam cikgu ni. Sebab cikgu tak reti nak guna pen ni. Okey. Alright, so kita lakar graf pula. Untuk warna apa pula ni, warna hijau katakan. So untuk V pula, ni okay, untuk V pula. So kita gantikan. Okay, bila T kosong, V2 sini kan.
Okey, bila T kosong, V2. Okey, nampak bila T1 kosong. Sini. Okey, nampak dia garis lurus. Macam mana cikgu nak tahu dia kuadratik atau tak? Ni kuasa 2 kuadratik. Bila linear, dia ada straight line lah. Okey, so bila dia T3 dapat negatif. T2, T2 negatif dah kan. So, kita anggapkan sini negatif 2, negatif 4, negatif 6 macam tu lah. Okey, so anggapkan sini. Okey, negatif 2, kemudian 3, negatif 4. Kamu lukis cantik tau. Cikgu dah tak reti nak guna pen ni. So, negatif 4 dapat negatif 6. Anggapkan cikgu tarik ni. Warna apa Apalah pula. Okey. Tak kena. Sorry. Susahnya. Alamak. Wait Dia negatif 2. Sebab kalau tak tunjuk pun tak faham. Anggaplah straight line ni macam tu. Okey. Okey, anggapkan straight line pada mana ni cikgu letak atas titik. Kamu tak faham. Maknanya okey, anggapkan ni 3, sini 4. Okey, semua ni 6. Anggapkan straight line macam tu. Okey. So, kamu lukis cantik tau guna baris ni. Cikgu guna pensel ni tak reti kat mana nak guna baris dalam ni. Cikgu tak reti. Sorry Tak janji kamu faham konsep dia. Okey, so kamu dapat straight line ni. Maksudnya ini adalah fungsi bagi V. Okey, sama dengan 2 tolak 2T. Okey, apa akan jadi pula untuk graf A? Okey, ambil warna lain pula. Untuk graf A, kita ambil warna apa tak nampak nanti. Okey, so kita tengok A kita persamaan A kita ni dapat negatif 2. So, kamu belajar dalam maths, bila suatu persamaan ini straight saja ni, negatif 2 persamaan kita. So, inilah graf kita. Negatif 2, straight saja. So, ini adalah graf bagi A negatif 2. Cikgu macam mana boleh dapat ni? Belajar balik yang kamu belajar dalam maths form 3 dulu. Okey, macam mana garis lurus Y sama 1, Y sama 3, X sama 1, X sama 4. Macam tu. So, graf dia akan straight macam tu. So, inilah graf ketiga-tiga graf yang kamu lukis pada satu paksi yang sama. Okey, so daripada sini yang cikgu ajar sebelum ni, macam mana pada graf kita nak baca sesaran kan? Okey, kita tengok daripada starting point T kosong ke sini. Okey, daripada sini maksudnya ini atas ni 9 kan? So, sesaran kita start starting point 8. So, main ke sini kita punya jarak. Okey, jarak kita adalah 9 sini. So, jarak 9. Sekarang kita nak cari jarak. Cuma nak cari jarak pada graf. Hari tu cikgu kira satu kan. So, kalau daripada graf actually dia lebih senang. So, daripada sini ke sini dia pun 9. Macam mana 9 cikgu ni? Kosong ke sini. Maksimum kan? Kosong ke sini. Maksudnya 9. Ini pun sama. Sebab dia start daripada kosong ke 9. That's why jarak dia ke sini 9. Tetapi, okey, untuk jarak, tetapi sepatutnya kamu guna 9 tambah 9 lah kan, 18 kan. Tetapi kena tahu sebab dia bermula dengan 8. Sebab S kosong. Ingat, setiap kali kita nak cari jarak mesti tolak dengan S kosong. Bermula, dia bukan bermula pada kosong. Kalau dia mula sesarannya start kosong, tak ada masalah, tak payah tolak. Tapi sekarang ni dia bermula dengan 8. That means jaraknya mesti 18 tolak 8. Kamu akan dapat 10. Boleh faham Itu maksudnya. Alright. So, daripada graf ini, dia kata tafsirkan graf tersebut. Nak tafsirkan panjang ayat ni. So, cikgu tarik sikit nak bagi ayat ni. Okey. So, kat sini kita boleh buat conclusion. Okey, yang pertama, zarah bermula, okey, zarah bergerak, dia mula bergerak, zarah mula bergerak. Allah, tak cantik betul. Okey, dia mula bergerak. Okey, dia mula gerak dengan T kosong ni. Okey, dengan sesarannya adalah 8. Tidak? Okey, bermula daripada titik letak O ni. Okey. Okey, yang mana halaju awal dia adalah halaju awal dia. Okey, ingat ni halaju awal dia bermula dengan 2. So, 2 meter per second.
Itu yang kita boleh beritahu satu ayat dia. Ya, dan pecutannya adalah negatif 2. Pecutan ni pecutan malar tau, sebab dia tak berubah. Tengok graf kita ni, sebab daripada awal sampai akhir pecutan dia negatif 2. Okey, itu yang pertama pada T kosong. Kemudian pada T1, kamu buat untuk ayat tau, cikgu tulis macam ni. So pada T1, kita tengok pada T1 zarah dengan keadaan. Okey, bila T1 kamu akan dapat kalau nak tulis sesaran pun tak ada masalah. Tapi kalau tak mau tulis pun tak ada masalah. Kita describe yang berkaitan dengan sekejap cikgu nak tulis ayat dia, saya salah. Okey. So maksudnya pada T sama dengan 1. Okey, sini T1 Okey. Zarah berada dalam rehat. Kenapa rehat? Berada dalam rehat, cikgu tulis dulu dan berada dalam rehat. Kenapa kita katakan rehat? Sebab V-nya adalah kosong. Apa yang cikgu cakap ni kamu tulis tau. Berada dalam V kosong. Okey, kemudian dia mula nampak sini kosong, kita still lagi bermula 2 ni positif. Okey. Bila state saja T3 dia dah turun, T2 dah turun negatif. So dia dah bertukar arah. So bila kemudian kita state lah, okey, mula bertukar arah. Okey, sebab dia suruh kita cerita kan, mula bertukar arah. Panjang ni hari ni punya topik tau. Mula bertukar arah menuju ke kiri. Kenapa menuju ke kiri? Sebab hal laju kita dah negatif kan. Dengan sasaran maksimum dengan sasaran maksimum. Sasaran maksimumnya adalah 9. Ni 9 lah tadi kan. Yang ni sasaran cikgu kata ni 9. Okey. Dan still lagi pecutannya adalah negatif 2. Alright. So kemudian sebab T1, T2, T3 ni sama. So kita maksudnya ayat yang sama lah untuk T1, T2, T3. So kita tak perlu describe kat situ. Kita nak describe pula pada T4. Kenapa kita nak describe T4? Okey, sebab ni tengok kita punya zarah ni kan. Okey, bila pada T4 hal laju kita, okey, kita dapat negatif 6 sini kan. So pada T4 hal laju kita dapat negatif 6. Okey, V sini cikgu tulis V semua 6 dan pecutannya tetap sama. A nya tetap sama adalah negatif 2 meter per negatif 2. Ni pun tulislah. Okey. Di sepanjang, maksudnya di sepanjang tempoh, cikgu tulis di sepanjang tempoh T di antara 4 dengan T di 0 hingga 4, kita boleh conclude bahawasanya pecutan zarah ini adalah malar. Kenapa malar? Sebab dia sama. Graf kita straight kat sini. Ni straight. Okey. So jumlah ni yang kita kata nak jumlah jarak yang cikgu state jarak tadi kan. Jumlah jarak yang dilalui sepanjang tempoh masa tersebut. Tadi cikgu katakan 9 tambah 9 tolak dengan 8. Kenapa 9 tambah 9? Cikgu terang dekat atas tadi. Okey, kita 9 tambah 9 ni sini ke sini 9, bawah ke sini pun 9. Tetapi kita tolak dengan sasaran awal S kosong kan. So tolak jadi 10. 18 tolak 8 akan dapat 10. So inilah jarak. Okey, boleh faham Alright, so sebenarnya daripada graf ni banyak kamu boleh dapat. Okey, kita go through pada soalan kedua. Okey, menentukan dan mentafsir pecutan seketika suatu zarah berfungsi hal laju dan fungsi sasaran. Sebenarnya kalau kamu dah faham yang tadi tak ada masalah lah. Okey, faham macam mana pada S, daripada V, pada A, kamu boleh faham dah. Alright, so latihan kediri 83 ni senang saja. 8.5 ni lebih senang lah. Alright, so pecutan seketika A bergerak sepanjang satu garis lurus pada satu titik tetap daripada ni. Okey, so yang tadi cikgu kata dah, ini daripada nak cari A kan, cikgu dah terang dah maklumat yang kat sini. Ingat dia SVA je, itu saja. Okey, so terus pada latihan kediri 8.5, satu zarah bergerak sepanjang satu garis lurus hal lajunya selepas melalui titik kosong di O diberi V. Okey, bila diberi V kita tahu doa cikgu ni V yang kena ingat simbol ni. Okey, V-nya adalah 8T tolak T kuasa 2. So dia kata
pecutan awal. Ingat tak yang awal-awal kita masuk bab ini, cikgu terangkan daripada table ke depan tu siapakah laju awal, pecutan awal, sasaran awal. Okey, semua kalau sebut saja awal, kita kena tahu bahawasanya T-nya adalah kosong. Okey, bukan daripada sini sebab dia kata pecutan. So maksudnya kita kena cari A, siva. So nak dapatkan A, kita kena buat pembezaan. So kita bezakan, okey, jadi 8 kan. T, jadi hilangkan T ni. So 2 mai depan, so jadi 2T. Ni kita buat pembezaan ni. Pembezaan. Kita buat pembezaan. Tapi tak tunjuklah dt over dv, dv over dt tu. Sebab kita dah dapat A kan. So bila dah siap pembezaan dekat sini lah T-nya kosong. Sebab apa kosong? Pecutan awal. Okey, so maksudnya gantikan T itu kosong, 2 dah kosong, kamu akan dapat pecutannya adalah 8. Okey, so inilah namanya pecutan awal. Okey, so yang pertama. Okey, kemudian yang dia kata pecutan masa meter per second apabila saraf itu berhenti seketika. Apa yang dimaksudkan berhenti seketika? Which is V sama dengan kosong. Okey, untuk kali kedua. Okey, untuk kali kedua sebab ini kali pertama T sama kosong ni. Okey, sebab dia pecutan awal kan. Okey, bila berhenti seketika maksudnya V kosong. Daripada mana nak ambil? Ambil yang fungsi V lah. Macam mana kita nak ambil ni sama kosong kan? Sebab dia kata pecutan. So maksudnya 8T tolak T kuasa 2 sama dengan kosong. So T kuasa 2 tolak 8T. Allah, makin teruk pula tu saja cikgu. Okey, so 8 kenapa ni? Okey. T kuasa wait. Sorry. Okey. Okey, so sini jadi T kuasa cikgu positif kan T kuasa 2 Sebab cikgu dah kata kalau negatif ni kita positif, kita main sini kan. So T kuasa 2 tolak 8T sama kosong. Apabila nak buat pemfakturan kena positifkan kuasa 2 So jadi kita keluarkan T. Kamu nak tekan EQN pun boleh. Cikgu buat simplify macam ni pun boleh. So maksudnya T kita akan dapat kosong. Ini actually kamu boleh buat EQN tekan EQN. Alright, so T sama dengan kosong. Kemudian T sama dengan 8. Okay, so maksudnya T kosong kita tak ambil dah sebab sini dah T kosong ni. Sebab dia refer pada 2 kali berhenti lah. Maksudnya T kosong mula-mula. Okay, so kita ambil T8 lah. Alright, so apabila T8 kita gantikan dalam mana? Gantikan dalam pecutan lah sebab dia nak pecutan kan. So ambil persamaan A sama dengan 8 tolak 2T. So A sama dengan 8 tolak 2 darab 8. So kamu akan dapat A nya adalah negatif 8. So inilah pecutan berhenti seketika. Okay, cikgu tulis di sini. Pecutan berhenti seketika. Okay, boleh Alright, so the last one. Saya nak ambil dah. The last one C. Okay, ini A. Sini B. Okay, sini cikgu. Sini kita buat C. Okay, masa apabila halaju zarah itu ada seragam. Satu kena ingat perkataan dia berhenti seketika, halaju seragam, pecutan awal, sasaran awal, halaju awal. Kena tahu semua tu. Alright. So bila dia kata halaju seragam, okay, bila halaju seragam apa yang dimaksudkannya? Which is A sama dengan kosong. So bila kita sebut A maksudnya kena ambil A lah. Alright, so A sama dengan 8 tolak 2T kan. So kita sama ke kosong jadi 8 tolak 2T sama dengan kosong. So 2T sama dengan 8. So kamu pun dapat T sama 4. Maksudnya inilah halaju seragam. Apa dia minta? Masa. Sorry. T dengan masa. So ayat yang tulis. So inilah masa halaju zarah seragam. Okay. So inilah cerita umatnya. So T sama 4. So itu saja topik hari ini. Sejumpa hari Khamis. So kita akan masuk kepada 8.3 pengambilan. Hari ini pembezaan kan. Okay. So good luck. Siapkan latihan cikgu. Bye bye. Assalamualaikum.